استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم الذي لا اله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم علينا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul Azim. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Surah Al-Rahdah, tuan-tuan guru, ibu ayah, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita sekali lagi dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab Penawar dan Pengujian Jiwa karangan Dr. Ahmad Farid, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman agama kepada diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kekuatan dan inayah kepada kita agar dapat kita melaksanakan segala tuntutan-tuntutan, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita insya-Allah. Muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masuk bab yang ketiga, iaitu keseimbangan ilmu dan amal. Keseimbangan ilmu dan amal. Kita dah bincang ikhlas menyucikan hati, kita dah bincang tentang meluruskan niat, dan pada malam ini kita masuk tentang keseimbangan ilmu dan amal. Baik, ilmu dan amal ni adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan setiap diri kita, umat Islam. Jadi banyak ayat Al-Quran yang menyatakan keutamaan orang yang berilmu. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita dengar dalam surah Al-Mujadalah,
ayat yang ke-11, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa maksud dia? Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darajat. Jadi kedudukan orang yang beriman, kedudukan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah mendapat pengiktirafan. Jadi orang yang orang yang berilmu ni, dia bukan saja-saja gitu. Orang yang berilmu ni dia dapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah orang yang menuntut ilmu, orang yang beriman ini, jangan kita anggap remeh ataupun jangan kita menganggap lekeh. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang-orang yang mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa darajat. Kita kalau dapat kehormatan pengiktirafan dekat tempat kerja kita pun rasa rare. Dapat pingat kebesaran contohnya kan. Dapat pingat pekerja cemerlang contohnya. Wow. Kita guna untuk 10 tahun akan datang. Bawa tu. Sebab apa? Sebab dapat perkhidmatan cemerlang contoh, dapat pengiktirafan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu ni senantiasa mendapat pengiktirafan. Semakin hari semakin meningkat darajatnya di sisi Allah. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Tapi bila kita sebut di sisi Allah, tak maaf lah, tak berapa orang nak rasa. Orang tak berapa nak rasa. Tapi kalau pengiktirafan daripada manusia, kita suka. Kerana apa? Kerana semuanya itu melibatkan hati dan iman kita. Bila melibatkan iman, dia melibatkan hati. Sebab itu rukun iman, semuanya benda yang kita tak nampak, perkara yang ghaibiyat, benda yang tak nampak, tapi kita yakini dan kita percaya. Sebab itu dia berbeza dunia dengan akhirat. Akhirat mana nampak? Hanya orang yang beriman bersungguh-sungguh, berlumba-lumba untuk mendapat habuan akhirat. Berbeza dengan orang yang tidak nampak akhirat. Berbeza orang yang hanya orang yang nampak dunia. Bila dia nampak dunia, dia akan kerja dunia sehingga meninggalkan akhirat. Orang yang nampak dunia, dia akan kejar dunia, di mana dunia yang dikejar itu akan meninggalkan dia. Tetapi orang yang mengejar akhirat, dunia dia tak nampak. Dia kata nampak, maksud saya dekat akhirat tu dia tak nampak, tetapi akhirat itulah dia akan bertemu satu hari nanti. Masya Allah. Semua ini bermula daripada iman dan ilmu. Perlu ada. Anak-anak kita, dia takkan nampak akhirat kalau dia tak ada ilmu. Kita sendiri pun sama. Betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Penting. Sebab itu Allah akan mengangkat darajat orang yang beriman, orang yang berilmu beberapa darajat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah sebut apa dia? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Allah kuatkan lagi. Katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama antara orang-orang yang mengetahui, yakni orang yang berilmu, dengan orang yang tidak berilmu ataupun orang yang tidak mengetahui? Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Adakah sama orang yang pandai dengan orang yang bodoh? Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sahaja yang dapat menerima pelajaran. Masya Allah, tabarakallah.
Sebab itu orang yang berilmu duduk di atas muka bumi ini, dia akan mendapat kelebihan demi kelebihan. Tak kira lah ilmu yang berkaitan tentang dunia atau tentang akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang mempunyai ilmu berkaitan tentang agama akan dilihat dia sebagai orang yang alim tentang agama. Kalau seseorang itu dia mempunyai ilmu berkaitan tentang ketenteraan, kita akan lihat dia orang yang hebat tentang ketenteraan. Dia ada satu level yang lain daripada kita. Dia berbeza. Apa sahaja ilmu yang kita lihat, kalau seseorang itu mempunyai ilmu, dia ada expertise dia, kita akan nampak satu level yang lain pada diri dia. Mungkin bagi orang yang mempunyai ilmu itu tidak ada rasa apa-apa, tapi orang lain rasa, oh Masya Allah, orang ni hebat. Kan? Itu dekat dunia. Di sisi Allah, dekat akhirat, Masya Allah, tabarakallah. Selagi mana ilmu itu membawa seseorang kepada beriman kepada Allah, maka ada nilainya. Tetapi kalau dia mempunyai ilmu, tetapi ilmu itu membawa dirinya atau orang lain kepada selain Allah, akan membawa kehancuran pada dirinya. Hatta ilmu agama. Na'udzubillah. Hatta ilmu agama. Orang ada ilmu agama, tetapi dijadikan ilmu agamanya itu untuk apa? Untuk dirinya. Untuk nak cakap orang lain, lihat dia orang yang hebat, habis rosak diri dia. Akan merosakkan diri dia, akan merosakkan kehidupan dia dekat akhirat kelak. Sebab ilmu ini sangat luas. Ilmu ini sangat luas. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adapun hadis bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan hal ini adalah sebagaimana berikut: man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya mengerti tentang agama. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah nakkan seseorang itu menjadi orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kefahaman tentang agama. Fakih tentang agama. Fakih tentang agama ni tak semestinya orang yang belajar agama boleh fakih. Itu yang belajar agama. Kalau yang tak belajar agama, lagi lah. Masya Allah. Macam mana masuk ni Ustaz? Kan? Macam mana yang dikatakan fakih tentang agama? Ada orang dia akan faham macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia belajar agama, dia kata tak apa, tak semayang jemaah pun tak apa, yang penting kita semayang. Semayang jemaah ni dia sunat Nabi, sunnah Nabi je. Dia tak faham. Tak semayang jemaah pun tak apa, yang penting aku semayang. Dia tak faham. Kalau begitulah keadaannya, kenapa Nabi SAW beria untuk salat berjamaah di masjid ataupun di surau? SAW dia semayang dekat Masjid Nabawi nak. Kenapa di zaman baginda Rasul SAW, bila dia tahu tentang keutamaan salat berjamaah, yang sakit datang merakam, yang datang masjid sambil merakam? Sebab apa? Sebab dia faham. Dia faham. Nampak? Beza. Orang yang ada agama, orang yang belajar agama, belum tentu faham tentang agama. Bahkan kadang-kadang dia kontradik dengan apa yang dia, oh tu lagi bahaya. Apatah lagi orang yang tidak ada agama ataupun tak belajar agama, macam mana dia nak faham tentang agama?
Allahu Akbar. Belum lagi isu tentang menutup aurat. Setengah orang dia pakai baju biasa aja, pakai baju sendal. Hatta bapa dia pun tengok anak dia relax. Relax ya kan. Anak perempuan pakai baju sendal. Yang penting dia tutup aurat, dia kata. Adakah itu yang dikatakan sebagai tutup aurat? Nabi bagi tahu bahawa ramai orang yang berpakaian tapi berbogel. Contohnya gitulah. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu bahawa pakaian yang digunakan itu tidak menutup aurat dengan sempurna. Tak faham tentang agama Allah. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala nak berikan kebaikan kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefahaman kepada seorang itu tentang agama. Biarlah dia belajar tak ada PhD sekalipun, tapi amalan dia masya-Allah tabarakallah, akhlak dia, sifat dia berbeza. Dia pun tak ada title doktor, tak ada title prof, tak ada pangkat apa-apa pun, tapi akhlak lain macam. Allah nak berikan kebaikan pada dia, maka Allah berikan kefahaman kepada diri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh lihat diri kita, kita boleh tengok ahli keluarga kita, dan kita perlu bimbang. Andai kata kehidupan kita ini, dalam seharian kita ni, adakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini kefahaman tentang agama atau sebaliknya? Kita kena fikir. Dan kita kena perlu bimbang. Tengok anak-anak kita macam mana. Kan? Anak-anak kita pergi main bola, kadang-kadang pakai seluar pendek. Kita sebagai ibu dengan ayah, alhamdulillah, tapi anak kita macam mana? Keluarga kita macam mana? Isteri kita macam mana? Banyak yang perlu kita lihat. Allahu Akbar. Itu beza dia di antara ilmu dengan amal. Itu beza dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Barang siapa yang menempuh suatu jalan atau cara untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Senang cerita, barang siapa yang bersusah payah ataupun barang siapa yang rajin untuk menuntut ilmu, kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Maksudnya menuntut ilmu ni, dia bukan secara formal saja, tak formal pun itu menuntut ilmu. Contoh kuliah-kuliah maghrib. Ini juga adalah cara bagaimana kita menuntut ilmu. Dengan niat kita yang ikhlas, dengan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju ke syurga. Besar tu nampak macam simple kan? Nampak macam simple. Kuliah maghrib je pun. Kebetulan ni aku duduk contoh kan. Padahal impact dia besar. Kita belajar ni, Allah mudahkan kita masuk syurga. Allah mudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga. Kecil tak? Besar. Besar. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ada emas segunung, 2 gunung, 3 gunung, nak dipairkan dengan ataupun nak dikomparekan dengan syurga, mana besar? Syurga lah kan? Syurga apa? Syurga. Bismillah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita datang pada malam ini
untuk niat menuntut ilmu, nak beramal, Allah mudahkan kita untuk masuk syurga. Subhanallah. Sebenarnya kalau bagi saya nampak apa yang saya nampak Allah ni benar-benar nak masukkan kita dalam syurga. Allah ni benar-benar nak masukkan kita dalam syurga. Sebenarnya Allah nakkan kita semua masuk dalam syurga. Aku tak nak langsung makhluk aku ni masuk dalam neraka. Sebab apa? Kalau kita nak tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak cara untuk kita masuk dalam syurga. Kita duduk dekat dalam ni, subhanallah, malaikat, ikan di lautan berdoa kepada Allah untuk kita, untuk Allah ampunkan dosa kita. Bayangkan kalau kita duduk dalam majlis ilmu setiap hari, ada dosa tak? Gila, tak ada dosa. Dosa kecil lah. Kalau malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah buat dosa, mohon kepada Allah, wahai Allah, ampunkanlah si fulan bin si fulan kerana dia duduk dalam majlis ilmu. La haula wala quwwata illa billah. Mana ada dosa? Tak ada dosa. Bila tak ada dosa, masuk syurga tak? Masuk syurga, insya-Allah. Tapi balik rumah buat dosa balik. La haula wala quwwata illa billah. Besok pi datang balik, datang hilang balik dosa. Pengampunan Allah lebih besar daripada kemurkaan Allah. Allah kalau ampunkan hamba-Nya, Allah langsung tidak melihat dosa yang pernah dilakukan, walaupun dosanya itu satu gunung. Allah tak akan lihat. Begitu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kepada para hamba-Nya. Sebab itu saya katakan, ya Allah, memang Allah ni nak masukkan kita dalam syurga Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi menempuh jalan dalam menuntut ilmu boleh diartikan secara harfiah, iaitu jalan menuju ke arah keperluan pendidikan dari orang-orang yang pakar di dunia. Dapat juga diartikan secara maknawiyah, iaitu sebagai suatu cara ataupun sistem untuk menggali ilmu pengetahuan seperti menghafal, bermuzakarah, berdiskusi dan sebagainya. Ini menuntut ilmu lah. Bila kita nak menuntut ilmu, itulah kita nak menghafal, kita bermuzakarah, kita mendengar, semuanya itu adalah ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkannya menuju jalan ke syurga. Apa maksudnya? Allah memberikan kemudahan untuk setiap insan menuntut ilmu. Dengan berbekal ilmu pengetahuan dapat membimbingnya meniti jalan menuju syurgawi. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian kaum salaf, jika ada di antara kamu yang menuntut ilmu, maka Allah akan menolong dan memudahkannya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maksud dia apa? Bila kita dengar macam ni, bila kita ada ilmu, maka kita akan berperlakuan sebagaimana kita yang mempunyai ilmu. Maksudnya apa? Kita buat suatu kebaikan itu dengan ilmu. Bila orang yang tidak ada ilmu, maka dia tak boleh, ataupun dia tak tahu sama ada benda itu betul ataupun salah. Bila kita menuntut ilmu, kita ada ilmu agama, maka bila kita ada ilmu agama, kita akan melakukan dalam kehidupan seharian kita itu berlandaskan kepada ilmu agama. Justru itu kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menganggap bahawa mencuri itu tidak ada dosanya. Kalau kita tengok cerita Robin Hood kalau dulu cerita Robin Hood cerita Robin Hood ni, dia kerja dia apa? Kerja dia merompak, mencuri orang jahat. Betul? Kan? Saya tengok ada dulu-dulu punya cerita kan. Tapi apa yang dia buat? Bila dia dapat duit, dia akan bagi tolong, dia akan tolong orang yang miskin, orang susah. Dia tabur dia ni, dia tabur. Tapi apa yang dia buat? Dia bagi rompak orang yang jahat. Boleh kan? Tak boleh. Tetap tak boleh.
Niat tidak menghalalkan cara. Yang bolehnya apa? Yang boleh dia kena usaha lah. Bukan usaha pergi rompak orang dan sebagainya. Macam kita lah, pergi rompak bank malam ni, besok pergi rumah anak yatim bagi duit. Mana boleh? Rompak duit masjid kan, rompak tabung masjid, besok pergi rumah, pergi sekolah tahfiz bagi duit. Boleh? Mana boleh? Matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab itu perlunya pada agama. Perlu pada agama. Sebab bila kita ada agama, maka kehidupan kita akan diluruskan dengan ilmu itu. Ya, akan diluruskan dengan ilmu itu. Ada ibu ayah bila anak dia dah bertunang, dibiarkan anak dia keluar dengan tunang dia, lelaki dan perempuan naik motor. Itu depan mata saya sendiri. Saya siap tanya, baru bertunang, kami nak menikah, boleh ya naik motor sekali? Selamat je. Mak bapak tahu ke? Tahu dah. Lagi penting kita tak faham. Dia tak faham agama. Bagi dia, bila dah bertunang boleh, cuma jangan bersetubuh. Itu ya. Ibarat kata begitu kan, dah naik motor sekali, fahamlah macam mana. Yang tak faham dia mak bapak. Kalau mak bapak itu faham tentang agama, dia boleh tak? Dia benarkan tak? Confirm dia tak benarkan. Itu yang bertunang, yang tak bertunang. Yang berzina, cakap apa? Kita bukan cakap kosong. Sebab benda ini telah dibuktikan. Kita boleh tengok dalam Google, kita boleh search anak luar nikah. Dalam waktu PKP pun ramai. Tak faham. Saya tak faham. Saya meragui bila tengokkan jumlah anak luar nikah begitu ramai dalam tempoh PKP. Saya meragui bila masa diorang bertemu. Tapi itulah data yang dikeluarkan. Bila masa diorang bertemu, bila masa diorang bertenet. Islam kata bertenet. Kalau tidak ada pemantauan daripada ibu dengan ayah, itulah yang akan berlaku. Semakin hari semakin meningkat. Dadah musuh negara. Contoh dia kata kan, dadah musuh negara. Saya rasa belum saya lahir, dadah tu dah ada dah. Musuh negara. Bila dia kata musuh negara, pelbagai cara orang nak membasmi dadah itu daripada terus merebak. Tetapi sampai lah ni banyak. Betul tak? Saya yakin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, andai kata ibu dan ayah berperanan sebagai ibu dengan ayah, ibu ayah berperanan sebagai ibu dengan ayah untuk senantiasa mengawasi anak-anak dia, perkara-perkara yang boleh merosakkan anak-anak ini tidak akan sampai kepada anak-anak mereka. Saya yakin. Tapi kalau ibu dengan ayah bila biarkan anak-anak keluar malam, setiap hari kadang-kadang dibiarkan anak layan handphone, kan, macam-macam dalam handphone ni tuan-tuan. Dia boleh kenal macam-macam kan? Dia boleh kenal macam-macam. Ending dia jumpa, settle. Ending dia jumpa, settle. Itu yang pernah saya cerita. Tak tahu dah kat tempat mana, wallahualam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mak bapak sangat baik, anak pun baik, luar biasa baik anak dia. Tapi tak sangka anak remaja dia sempat berkenalan dengan seorang lelaki melalui ni lah, saya tak tahu melalui apa lah. Perempuan tu pun baik, sangat baik. Tapi mungkin lelaki itu mengambil kesempatan di atas kebaikan yang dia ada. Last sekali perempuan tu, anak tu, dia keluar minta izin dengan mak bapak dia. Dia kata nak jumpa kawan. Jadi seorang ibu dengan ayah tak pernah, anak tak pernah minta, dia minta. Lepas tu mak bapak pun bagi kan, tak ada apa, mungkin sekali kan, ingatkan kawan perempuan.
dan sekali dijumpa dengan lelaki yang dikenal oleh ini, dan sekali dia terus berzina. Maksud saya, dia telah melakukan hubungan melalui ini sehingga kan membuat perasaan dia untuk bertemu dengan lelaki tersebut. Bila dia bertemu, ending dia berzina. Na'udzubillah. Habis tentang rosak. Dekat rumah pun kita risau, apatah lagi dekat luar rumah. Betul tak? Sangat risau tuan-tuan. Belum lagi anak-anak zaman sekarang ni macam-macam yang isu beg dan sebagainya kan. Anak perempuan isap beg biasa sekarang tuan-tuan. Kalau dulu rokok ni diorang malu nak isap. Rokok perempuan malu nak isap tuan-tuan. Tapi vape dah jadi trend. Dah jadi suatu budaya tuan-tuan. Dah jadi satu budaya. Dan dia jadi suatu kebanggaan. Itu lagi bahaya. Menjadi suatu kebanggaan bagi anak-anak muda, khususnya anak-anak perempuan tuan-tuan. Siapa? Sebenarnya cerita kat sini tak usah ni. Mungkin tempat lain lah. Sebab saya pernah depan saya sini tuan-tuan. Masa tu kami berkumpul, kami geng-geng orang dewasa lah kan. Sebelah kami tuan-tuan, budak sekolah menengah. Kami tengok dengan budak sekolah menengah, budak kecil. Laki perempuan, dia elok dia susun laki perempuan. Lepas tu setiap dia ada vape. Isap tuan-tuan. Isap perempuan, isap pas pada lelaki pula isap. Lepas tu ambil ni isap. La haula wala quwwata illa billah tuan-tuan. Sorbin. Dekat Sorbin tuan-tuan, kedai mama. Saya kata la ilaha illallah. Kalau dekat kuih semua orang tegur kan. Tapi kat luar dia pukul belasah pula dia kata. Tak, kita rasa ya Allah, anak Melayu, anak Islam lah kan, anak Islam, ya Allah. Lepas tu dia gelar huha macam tidak ada kawalan tuan-tuan. Macam mana nak buat? Kalau ibu dan ayah itu berperanan kan, mesti dah kata dia nak ke mana dan sebagainya, insya-Allah perkara itu tidak akan berlaku. Tuan-tuan, kalau vape ni kita nak bagi tuan-tuan, kalau kita minum lelaki minum bagi perempuan minum, kita minum kat sini, perempuan minum kat sini, ampun lagi lah, walaupun dah satu air. Vape tuan-tuan, vape batang macam ni, lelaki isap sini tuan-tuan, perempuan isap ni, boleh isap macam ni, mana keluar tuan-tuan? Masih isap benda yang sama tuan-tuan, dengan bekas mulutnya sekali isap tuan-tuan. Perempuan tak faham tak maksud saya? Maksud dia kalau benda macam itu berlaku, benda lain, na'udzubillah, itu adalah permulaan, itu adalah langkah permulaan tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Yang lagi sedih apa tuan-tuan? Pakai tudung. Tak faham Islam itu di mana kan? Sebab itu pentingnya ilmu tuan-tuan. Sebab itu pentingnya ilmu agama. Anak-anak harus diberikan ilmu agama kepada mereka agar mereka boleh menilai di antara boleh dan tak boleh, di antara haram dengan halal, di antara sunat dengan makruh, di antara harus dengan apa lagi? Itulah dia. Kalau orang tak tahu tuan-tuan, dia akan belasah. Na'udzubillah. Baik. Dengan ilmu pula orang memperoleh petunjuk untuk mengenal Allah. Tengok, dengan ilmu orang akan memperoleh petunjuk untuk mengenal Allah melalui jalan yang paling dekat dan paling cepat, sehingga perjalanan yang menuju titian Shiratal Mustaqim akan lancar dan sukses. Dengan ilmu, seseorang akan mendapatkan sinar yang meneranginya di tengah-tengah gelapnya kebodohan, keraguan, penyelewengan terhadap nilai-nilai Islam. Kerana itulah Allah menamakan kitab sucinya sebagai cahaya, yakni nur. Yang Al-Quran, nur. Diriwayatkan pula dalam dua kitab
sahih yakni Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan ilmu dengan mencabutnya dari dada-dada umat manusia, namun Allah akan menghapuskannya yakni ilmu dengan mematikan para ulama. Kita tahu bahawa al-ulama warathatul anbiya. Para nabi dah tak ada zaman lah ni, tapi ilmu yang dibawa oleh para nabi adalah para ulama. Itu yang dikatakan yang mewarisi apa yang dibawa oleh nabi, yakni ulama. Tapi kalau ulama dah tak ada, siapa yang nak mewarisi agama Allah Akbar? Lalu bila tidak ada seorang pun yang tertinggal di kalangan ulama atau orang yang berpengetahuan agama luasnya, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Jika mereka ditanya, maka mereka pun berfatwa tanpa dilandasi ilmu maupun dalil yang benar. Dengan demikian mereka telah sesat lagi menyesatkan. Na'udzubillah misalnya. Jadi tuan-tuan, seseorang yang berilmu pengetahuan kita akan sebut dia sebagai ulama. Alim, ulama, orang yang mempunyai ilmu. Sebab itu tuan-tuan sangat penting para ulama. Dan zaman sekarang ni tuan-tuan, seorang demi seorang meninggal, ya, seorang demi seorang tuan-tuan meninggal. Sebab itu di antara umara dengan ulama ni tuan-tuan sepatutnya perlu seiring. Umara ni tuan-tuan perlu ada penasihat dia. Penasihat dia siapa? Ulama. Penasihat dia adalah ulama. Tetapi umara bukan atas pada ulama. Tak ulama nanti digunakan oleh umara, pemimpin, tak boleh. Kata-kata ulama adalah apa yang dikatakan dalam Al-Quran, apa yang dikatakan dalam hadis Nabi untuk memberikan nasihat kepada umara, yakni pemimpin. Kalau tak berlaku tuan-tuan, kalau pemimpin umara tidak didampingi oleh ulama, yang akan mendampingi dia adalah ular dalam semak, tuan-tuan. Betul tak? Yang akan menyelinap, yang akan mengambil kesempatan macam-macam. Dan itulah yang berlaku. Saya nak cakap tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, betapa pentingnya ilmu tentang agama, betapa pentingnya ulama dalam kehidupan manusia. Tuan-tuan, berapa ramai di kalangan ibu dengan ayah mementingkan ilmu agama nak dibanding dengan selain pada ilmu agama. Mak bapak kalau tak lulus UPSR, bimbang, takut sangat. BSRA tak ada, tak apa. Kan? Saya tak kata orang sini tuan-tuan, banyak. Di kalangan kita ibu dengan ayah tuan-tuan, termasuk saya lah, sebab saya bapa juga. Ada tak cita-cita kita nak anak kita jadi ulama tuan-tuan? Ada tak kita nakkan anak kita jadi ulama? Yang kita nampak tuan-tuan, na'udzubillah, minta maaf lah, zaman saya belajar sendiri pun tuan-tuan, benda ni dah berlaku. Kita lebih suka anak-anak kita ni ada jawatan. Tak salah tuan-tuan, tak salah. Saya pun nak anak saya ada jawatan. Tapi sama ada jawatan itu boleh menjadikan anak kita ini lebih dekat dengan Allah, ataupun jawatan itu menjerumuskan anak kita masuk dalam neraka Allah. Kena fikir tuan-tuan. Kita dah lorongkan, kita dah dorong, kita dah bawa, semua kita doa, kita dah pasal tuan-tuan, tapi tak jadi. Itu ala Allah kan? Tapi kita tuan-tuan kena ada. Paling kurang tuan-tuan, anak kita seorang mesti ulama. Mesti ulama tuan-tuan. Ulama ni tuan-tuan nak hasil dia, dia belajar panjang waktu. Dia tak boleh sekejap tuan-tuan. Kalau macam saya tak boleh tuan-tuan. Belajar macam saya tak boleh. Kita belajar sistem sekolah tuan-tuan, dia bukan kulit ke kulit, kulit dan kulit. Dia bukan kulit ke kulit tuan-tuan.
kulit dan kulit, kulit depan dan kulit belakang, isi hilang. Tak maaf tuan-tuan ya, mungkin ada guru dan sebagainya mungkin tak setuju dengan saya, tapi ini saya alamilah. Bila saya alami tuan-tuan, saya rasa saya tak ada ilmu, seriously saya tak ada ilmu. Lain tuan-tuan. Bagi saya secara peribadi tuan-tuan, pengajian pondok the best untuk melahirkan ulama. Kulit ke kulit, khatam ni tuan-tuan. Kalau belajar bahasa Arab mata ilmiah tu bukan hanya sekadar ni tuan-tuan, kena hafal. Matan ilmiah, matan bina, semua kena hafal tuan-tuan. Kulit ke kulit dan kena dobit tuan-tuan, kena dobit setiap apa dah. Tak, satu demi satu, habis tuan-tuan. Kita ngaji macam ni tuan-tuan, kulit ke kulit pun, kulit ke kulit ni pun kejap ada, kejap tak ada, betul tak? Kejap ada masa kita datang ada lah. Nanti minggu depan dah tak sempat, minggu satu lagi Ustaz, kita dah terskip kan. Tapi kalau ngaji pondok pun dah betul-betul lah kan? Dan kita boleh nampak tuan-tuan, kalau anak kita tu belajar sungguh, dia akan topik ni, walaupun benda ni dia tahu, tapi dia kena topik juga. Itu adab dengan ilmu. Oh subhanallah tuan-tuan, baru melekat. Tak maaf tuan-tuan, ialah kita semua melalui proses pembelajaran, termasuk saya ya, betul tak? Kita masuk universiti dan sebagainya, tak habis belajar tuan-tuan. Apatah lagi sekarang ni disibukkan dengan benda-benda pengurusan, disibukkan dengan benda-benda yang bersifat teknikal. Bukan saya salahkan tuan-tuan, cuma tak tahulah, dengan ISO dan sebagainya, pelompang-pelompang tuan-tuan kan, tak jadi apa. Tak jadi apa tuan-tuan. Guru disibukkan dengan benda-benda yang macam itu, anak buat apa ni, anak didik terbiar tak? Terbiar. Ini namanya sistem yang telah disistemkan, nak tak nak kita kena buat tuan-tuan. Sistem pondok tak ada semua tu tuan-tuan, tapi tengok lahirnya, Masya Allah, Tabarakallah. Kita tengok dekat Indonesia tuan-tuan, kita tengok dekat Turki. Saya tak tahu tuan-tuan, saya dekat Indonesia, saya belajar. Kita pergi dekat pondok-pondok, subhanallah. Orang kata kalau masuk ke sini, orang kata di sistem, tak ada sistem yang belajar, tapi keluaran dia ni macam Wallahualam, bukan saya nak sokong, tapi saya bersetuju gitu. Kita berikan laluan azan seketika insya-Allah. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allah
Sama sikit kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ubadah bin Samit ketika ditanya tentang hadis ini, beliau berkata, jika kamu mahu akan aku beritakan tentang ilmu yang pertama sekali yang diangkat dari manusia, yaitu ilmu tentang khusyuk. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ilmu yang pertama sekali yang diangkat adalah ilmu tentang khusyuk menurut Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata demikian, sebab ilmu itu terdiri dari dua rangkaian. Salah satunya ialah ilmu yang buahnya berada dalam hati manusia. Maksudnya ilmu yang pertama adalah yang daripada hati manusia, dan ilmu tersebut adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yakni ma'rifatullah, mengenali Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Imam Ghazali kata awal agama itu adalah mengenal Allah. Termasuklah di dalamnya yang menyangkut tentang asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, af'al Allah lah, sehingga kan membuahkan rasa takut, yakni khauf akan kemurkaan Allah. Lepas tu tentang cinta, yakni mahabbatullah, mengharapkan kurniaan Allah, raja' ilallah, dan bertawakal kepada Allah. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini telah dicabut dalam hati manusia, dan perkara ini saya rasa macam mana tuan-tuan, sejauh mana kita ma'rifat Allah, sejauh mana kita kenal Allah. Bagi saya terlalu sedikit dan terlalu nipis untuk saya mengenali Allah. Maksud dia apa? Jauhnya kita untuk kita mengenal Allah. Itu saya rasa sendiri, tuan-tuan. Sebab itulah Ubadah bin Samit dia kata ilmu yang mula-mula dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang khusyuk. Khusyuk tentang Allah. Kalau kita nak berbalik kepada solat, bab khusyuk jauh. Betul tak? Jauh tak? Jauh. Jauh. Kita solat jauh. Saya cakap berdasarkan saya. Orang lain wallahu a'lam. Kita ni kadang-kadang Allah 30 second kemudian hilang. Ingat yang lain, jumpa yang lain. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi akbar saja. Allah tak ke mana, apa tak ke mana, tak rasa. Saya tak, saya tak kata orang. Kadang-kadang kita duk niat nak khusyuk, niat nak fokus, tahu-tahu je Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah. Habislah semayang. La ilaha illallah, apalah yang aku semayang tadi. Sebab itu tuan-tuan, kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita istighfar. Betul tak? Betul tak kita istighfar? Kenapa istighfar? Kenapa tak sebut Alhamdulillah, syukur pada Allah? Kenapa kita istighfar selepas kita bagi salam? Sebab dalam solat kita buat dosa. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ilmu mana pula keluar ni? Dalam solat kita buat. Kalau orang tasawuf tuan-tuan, sesaat dia lupa Allah, berdosa. Sesaat dia lupa Allah, berdosa tuan-tuan. Sebab itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sepatutnya kita istighfar. Astagfirullah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Dalam solat aku lupa Engkau ya Allah. Dalam solat aku lupa Engkau ya Allah. Luar solat tak ada harapan, gelap masa depan. Jangan belagak nak kata kita ingat Allah. Dalam solat kita boleh lupa Allah. Luar solat saya cakap saya bukan orang lain. Saya ukur saya bukan orang lain. Tapi kita sama-sama fikir. Allahu Akbar.
5 waktu training untuk kita, tuan-tuan. Sebulan berpuasa, tuan-tuan. Ni kesan. Sebulan berpuasa, tuan-tuan. Jemaah kesan dia. Itulah kehidupan sebelum kematian. Allahu Akbar. Saya semalam saya ziarah kematian guru saya, Ustazah Mariatul Kibtiyah. Dia pengetua sekolah menengah agama Kuala Kubu Baru. Makcik saya pun baru meninggal di penolong kanan MK Akademik Sekolah Kuala Kubu Baru. Makcik saya dulu meninggal, lepas tu pengetua meninggal. Saya kata subhanallah, macam mereka ni duduk ni macam berbincang nak meninggal. Aku meninggal dulu, kata kau ya, meninggal. Tak lama, tak sampai sebenarnya meninggal. Masya Allah, tabarakallah. Saya fikir meninggal kan apa, tuan-tuan? Saya pun akan mati. Tunggu giliran perkara ni kita akan mati, tuan-tuan. Mati kita akan tetap mati, tuan-tuan. Tetapi kematian kita, adakah kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan baik ataupun sebaliknya? Itu dibeza, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama mengisafi akan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita untuk kita dapat beramal dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada diri saya sendiri, dan kesempatan yang ada ini juga tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak. Saya alhamdulillah akan mengerjakan haji, cuma flight tak dapat tarik lagi lah. Mungkin untuk bulan depan ni saya tak dapat beri kuliah lah. Saya mohon maaf banyak-banyak, ada kata ada salah dan silap, terlanjur kata terlebih bahasa dan sebagainya, halakan makan minum dan sebagainya lah. InsyaAllah mohon doakan saya agar saya dapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan saya sihat, dapat mengerjakan haji sebaik yang mungkin lah. Sebab nak tunggu giliran lama kan, jadi dapat peluang macam ni, subhanallah. Tak tahu nak kata macam mana kan, kita tak tahu sampai sekarang, tak tahu Allah uji dan sebagainya. Kadang-kadang kerana dosa kita Allah uji kan. Jadi saya selaku manusia yang tak lekang daripada dosa ni, saya mohon ampun dan maaflah kepada semua jemaah yang ada, mendoakan saya, insya-Allah. Baik, itu saja daripada saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.